Anda kembali bersama saya Lokman Haris dalam Malaysia Memilih, dan sudah tentu setiap kali kita bincang berkenaan dengan PRU15 ini, kita tidak boleh lari daripada sentuh satu topik, iaitu undi 18. Pengundi muda dan pengundi kali pertama yang buat kali pertamanya didaftarkan secara automatik. Mereka ini dijangka akan menjadi daya yang cukup besar dalam menentukan hala tuju PRU pada kali ini. Kira-kira 4 juta lebih pengundi yang berusia 18 hingga 21 tahun. Secara keseluruhan, kalau dicampurkan dengan mereka yang mengundi kali pertama, kira-kira 7 juta orang. Sudah tentu, satu daya yang cukup besar yang tidak pernah kita lihat sebelum ini, yang mungkin akan swing outcome election ini ke arah-arah yang mungkin kita tak tentu, tak jangkakan sebelum ini. Ini adalah data terbaru berdasarkan daftar pemilih terkini Ogos 2022 SPR, iaitu daftar pemilih yang akan digunakan untuk PRU kali ini. Data ini menunjukkan mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun yang layak mengundi pada PRU 15 kali ini. Kita saksikan jumlah keseluruhannya hampir 1.4 juta daripada jumlah keseluruhan pengundi 21.1 juta. Bersamaan dengan kira-kira 6.6%. 6.6% daripada keseluruhan pengundi hanyalah mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun yang tidak pernah mengundi sebelum ini. Dan antara semua negeri, kita lihat antara yang tertinggi yang mempunyai paling ramai mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun ini adalah Selangor yang ada lebih 273,700 orang. Ada juga negeri-negeri lain seperti Johor yang ada hampir 170,000 pengundi berusia 18 hingga 20 tahun, dan Borneo juga tidak jauh ketinggalan. Di Sabah ada 127,000 lebih pengundi berusia 18 hingga 20 tahun. Di Sarawak ada hampir 130,000, dan lain-lain negeri kita saksikan melebihi 6 angka juga. Kedah yang kita bincang sebentar tadi ada lebih 106,000. Perak ada 111,800. Perak salah satu negeri yang juga akan mengadakan pilihan raya Dewan Undangan Negeri kerana DUN-nya juga dibubarkan bersama dengan 2 negeri lain. Yang rendah adalah Putrajaya, sudah tentu kerana populasinya agak rendah, dan seperti yang kita saksikan di sini juga populasi rendah Labuan ada 3,225. Tapi yang lain selebihnya, selamat untuk kita katakan, agak ramai. Keseluruhannya 1.4 juta. 18 hingga 20 tahun. Itu tidak kira lagi dan tidak masuk lagi mereka yang berumur sehingga 21 tahun. Dan mereka yang mengundi buat kali pertama. Seperti yang saya kongsikan tadi, hampir 7 juta atau kira-kira 7 juta. Kesemuanya mereka. Jadi, blok ini adalah terlampau penting. Mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun atau 18 hingga 21 tahun ini agak penting. Penting untuk setiap gagasan dan juga parti politik memahami apa sentimen mereka untuk memikat hati dan minda mereka. Dan kerana tanpa itu, tak mungkin untuk mereka menang pilihan raya pada kali ini. Saya mahu berbincang dengan saudara Lim San Sien berkenaan dengan topik ini. Lim adalah Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Melaya. Lim, pertama sekali, saya tahu susah untuk kita pukul rata pengundi, sentimen semua pengundi yang berusia 18 hingga 20 atau 21 tahun. Tapi apa the dominant sentiment dalam kalangan kumpulan yang signifikan pada PRU kali ini? Maksudnya kehendak belia betul? Kehendak belia. Kehendak belia. Okey, bagi saya rasa kehendak belia semestinya adalah untuk inginkan kestabilan politik, sebab kita tahu, kita nampaklah berapa Perdana Menteri telah ditukar, mungkin ada yang baru kan. So I think belia itu mahukan kestabilan politik di mana kerajaan yang cekap dengan penjawatan yang baik memudahkan urusan. Kedua tu saya rasa mungkin dari segi pembangunan ekonomi yang positif. Ketiga tu mungkin segi kos sara hidup, kerana kos sara hidup tu ada kaitan yang cukup rapat dengan pembelian rumah pertama bagi belia. Saya rasa semua belia pun ingin memiliki rumah yang pertama, dan juga berkenaan tentang peluang pekerjaan, peluang bisnes untuk belia. Dan untuk belia saya sendiri sebagai seorang pemimpin mahasiswa, saya berharap agak kerajaan akan mempunyai lebih banyak usaha untuk memastikan peranan belia sentiasa diperkasakan. Kita tahu Malaysia dah banyak program yang dianjurkan oleh kerajaan, Fellow Perdana, Parlimen Belia, Majlis Perundingan Negara dan sebagainya. Maka saya ingin kerajaan mungkin boleh buat lagi banyak usaha. Mungkin melantik belia sebagai senator dan juga untuk melantik belia sebagai penasihat dan sebagainya. Supaya belia dapat
dianggap sebagai pemegang taruh. Itulah bagi saya, dan tidak lupa juga tentang sistem pendidikan dan juga undang-undang serta partnership bersama negara lain untuk merealisasikan agenda pembangunan mampan dan juga agenda dunia bersama-sama. Ya, satu kekhawatiran dalam PRU kali ini kerana diadakan sewaktu musim banjir adalah mereka yang mungkin sudah meninggalkan kampung halaman dan kembali ke universiti masing-masing, IPT masing-masing, dan hari pengundian diadakan pada ketika itu. Ini mungkin akan menyukarkan pergerakan dan mobiliti mereka yang sudah pulang ke universiti untuk pulang ke kampung halaman untuk mengundi jika mereka mengundi di situ, dan kebarangkalian besar adalah mereka mengundi di situ. Adakah LIM menjangkakan ini akan jadi satu faktor dan halangan yang besar untuk mahasiswa-mahasiswa mengundi pada PRU kali ini? Saya rasa masa tu KPT pada beberapa hari lalu telah memberikan cuti untuk belia. Rasa mahasiswa tu mungkin akan dapat masa lah untuk balik ke kampung halaman masing-masing untuk mengundi, dan bagi memudahcarakan pengundian mereka, pihak mahasiswa, persatuan, NGO semua, kita boleh sediakan pengangkutan untuk memastikan mereka dapat sampai ke destinasi lah. Bagaimana dengan masalah kos? Terutamanya bagi mereka yang mungkin balik ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita akan buat mungkin crowdfunding, kita juga akan usahakan mungkin berkolaborasi dengan syarikat penerbangan untuk deal dengan mereka supaya dapat menyediakan penerbangan bagi mereka, sebab undian ni penting dapat menentukan masa depan negara. Itulah bagi saya, dan ia memang akan memberikan sedikit sebanyak impak kepada belia ataupun mahasiswa untuk mengundi disebabkan banjir ataupun tiada pengangkutan. Tapi saya rasa semua halangan tu dapat diselesaikan dengan usaha kita yang cukup mantap lah. Adakah LIM perasan dalam kalangan sentimen pengundi belia ini, mahasiswa ini, adakah terdapat perbezaan sentimen ataupun isu yang mereka titik beratkan antara belia yang tinggal di kawasan bandar dan belia yang mungkin tinggal di kawasan luar bandar? Ya, sememangnya saya rasa memang ada perbezaan dari segi kehendak. Mungkin belia di bandar, mereka mungkin inginkan kemajuan, mungkin dari segi pengangkutan, mungkin LRT, MRT dan sebagainya. Dan untuk luar bandar, mungkin mereka inginkan pendidikan, akses kepada pendidikan yang sama rata. Mungkin mereka inginkan jaringan internet yang lebih laju, yang dapat diakses dengan baik, dan mungkin bantuan untuk mereka B40 dan M40 di kampung, dan juga mungkin bantuan dari segi pendidikan, mungkin tuition, mungkin bantuan untuk mendapatkan tablet dan sebagainya. Dan untuk bandar, saya rasa mereka mahukan lebih banyak kemajuan dari segi ekonomi, pengangkutan, infrastruktur dan juga peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu kita perlu menarik lebih banyak pelaburan asing untuk meningkatkan lagi FDI, Foreign Direct Investment, supaya belia tu dapat kerja dan juga dapat peluang, dan infrastruktur negara juga akan dibangunkan. Dan bagi belia di bandar, saya rasa of course mereka juga mahukan lebih banyak peluang tersedia untuk mereka menjadi seorang usahawan ataupun untuk menyumbang idea dan buah fikiran untuk negara seperti dalam pelbagai platform seperti Fellow Perdana dan sebagainya. So itulah perbezaan dari kehendak belia di bandar dan juga luar bandar. Baik, terima kasih Lim San Chien, Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Melaya, dan kami akan terus menelusuri setiap topik dan setiap aspek menuju ke hari pengundian pilihan raya umum ke-15 pada 19 November nanti. Pastikan anda terus setia bersama saluran 501 dan sudah tentu astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.